Maaf, ada kesilapan teknikal. Biasalah program-program macam ni kita kena orang kata bersabarlah. Okey, insya-Allah kita teruskan kita punya sesi sembang-sembang tadi kan. Kita berhenti mana? Okey, kita ulang balik lah. Mungkin ada yang baru tengok kan. Okey, mungkin kita boleh perkenalkan diri lagi lah kan. Ni bersama saya Abang Man. Okey, kita akan tengok. Okey, Abang Man, boleh tak cerita sedikit tentang LMC tu apa sebenarnya? Okey. Okey, silakan. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. LMC tu stand untuk Lawman Corse, singkatan nama penuh saya Nur Azman. Jadi masa di berkhidmat di Proton dulu, ramai nama Man ni kan. Nama Azman ni orang panggil Man. Jadi ada kawan-kawan kebanyakannya ada man pendek, ada man panjang, ada man gabun. So yang ni kita sebab tinggi kan. Tinggi jadi orang panggil man panjang lah. Jadi bila saya bersara daripada Proton, berhenti daripada Proton, kita buka company, saya gunakan balik man panjang tu. Tapi kita tukar jadi Longman. Tu asal-usulnya. Longman yang Corse tu lah racing lah. So Longman Racing. Itulah asal LMC tu lah. Jadi long tu bukan abang long lah. Long tu panjang. Kita ya long ni abang long ke abang Man ni anak sulung ke kan? Selalunya kalau orang Melayu ni long ni abang long. Abang long kan. Dia tu abang long kawasan Teluk Pulai ni. Racer ni. Okey Abang Man, sekarang kita berada di Teluk Pulai, MNC Teluk Pulai. Okey. Ni boleh tengok kat background belakang kita ni ada motor, ada piala-piala, ada trofi kejohanan. Bukan kaleng-kaleng Abang Man ni. Siapa yang duduk dekat area Teluk Pulai ni confirm kalau tak kenal MNC tu memang tak tahu cakap apalah. Saya orang Meru pun kenal. Baru jumpa hari ni Abang Man. Selalu tahu MNC tapi ini orangnya. Okey, alhamdulillah dipertemukan pada malam ini. Okey Abang Man, kita nak ucapkan takziah lah kepada mereka yang baru-baru ni ditimpa musibah banjir kan. Mungkin Abang Man boleh share sikit kan. Kalau kita tengok kan, di dalam banjir ni apa yang perlu kita lakukan terhadap otomotif kereta kita ni, motor kita tak kisahlah apa-apa pun. Banjir ni apa kita kena buat? Silakan. Yang paling penting pertama sekali kita kena cabut bateri. Terminal bateri. Benda yang paling mudah lah rasanya. Kan mungkin, tapi kalau orang yang tak biasa tu mungkin susah jugalah kan. Tapi cuba tanggalkan ke terminal bateri, positif negatif. Itu yang paling penting sekali. Dan yang langkah seterusnya, tutup induction system. Iaitu daripada kotak angin. So tempat dia bernafas kan, lubang hidung. Dan sistem exhaust, maknanya kalau boleh kita balutkan dengan plastik. Tapi kalau yang kedua dan ketiga ni tadi kita tak mampu nak buat, cukup insyaAllah dengan kita cabut kepala bateri. Kalau kita cabut kepala bateri yang negatif, yang hitam tu je, kalau ini akan cabut? Kalau kita cabut yang satu tu pun dah okey dah. Disconnect lah. Okay. Tapi kalau dapat kedua-dua lebih baik lah kan. Tapi kalau kita dalam banjir ni kita tak fikir apa dah. Kita tak fikir apa dah kan. Okey. Kalau tak jumpa spana macam nak buat? Tak jumpa bonet belakang, tak jumpa spana macam banjir ni kan. Agak sukar juga lah. Tapi kalau kata masa terdesak kan, boleh ketuk juga. Ketuk je lah. Maknanya ketuk, cuba longgarkan dia kan, sebab dia terminal tu dibuat daripada timah, bateri tu. So dia kalau kena enyakkan sikit tu, insyaAllah boleh longgar dan insyaAllah mungkin boleh tercabut. Dengan usaha lah kan. Cara mengatasi banjir. Next kalau orang Selangor kena banjir, dah tahu dah ilmu Abang bagi, cabut bateri. Bateri yang penting. Yang seterusnya Abang nak tanya lah kan, bila kita baru-baru ni saya pernah reda banjir, tak naik Halat, tak naik 4x4, saya naik King. Myvi King. Atas bawah tu redah tu, risau ni macam mana kan. Ayah kata jangan main rem, tekan perlahan, statik je kan. Lepas tu kita dah cuak dah, ombak ngaling hentam-hentam kan. Ayah kata jalan je. Kita jangan nak mati ni lah. Macam mana bang? Apa langkah kita nak buat macam tu? Adakah kita main rem ke, laju ke, kita nak pakai laju, lantak lah kita depan tu kan. Macam mana bang? Yang terbaik sekali insyaAllah, apa yang kita boleh buat, kita kena gunakan gear yang paling rendah, low gear. Gear 1, gear 2, bergantung kepada apa kelajuan yang kita meredah tu. Maknanya kalau lagi dalam jangan laju lah. Kan? So supaya kita tak nak ada ombak ataupun arus yang datang daripada depan masuk ke dalam induction system tadi tu, lubang hidung tu. So kalau air tu masuk ke dalam induction system, terus jam enjin. Walaupun sikit air dia. Kalau sikit tu insyaAllah okey lagi. Tapi kalau air filter tu dah sampai basah, dah selaput dengan air, biasanya enjin tu akan
bermasalah lah. Okey. Dan mengalami kerosakan besar. Jadi kalau boleh jangan mengharungi banjir tu dengan kelajuan yang terlalu tinggi. Okey. Itu yang kereta manual. Kalau auto pun juga. Auto pun sama juga. Mana pakai bawah sekali Kalau lah. ada sekarang kereta-kereta moden dia ada D je kan. So tak apa dalam D, tapi control speed jangan terlalu laju. Okey, macam tu. InsyaAllah. Yelah, banjir first time banjir kan. Kalau naik ramai motor yang tak ada pengalaman kan. kalau naik motor macam mana bang? Kalau kereta tadi abang kata kena main gear rendah kan. Kalau motor tu juga? Motor pun sama Gear juga. satu, Tapi gear dua. motor ada juga setengah motor dia punya sistem penyalaan kan. Ignition coil dia duduk kat bawah. Ataupun carburetor sistem dia rendah. Jadi kita kena agak-agak jugalah. Kalau rasa-rasa macam tenggelam dua sistem ni tadi, kemungkinan motor akan mati dalam air. Okey. So kalau enjin mati dalam air, biasanya air akan masuk ke dalam enjin. So maknanya kalau motor ni kena ada pengalaman jugalah kan. Kena tengok juga paras air tu. Okey. Selamat ke tak selamat nak redah. Baru-baru ni saya itu nak pergi PJ lah. Itu saja waktu hujan tu. Tahu hati nanti nak tengok kawasan lah. Naik setiap alam tengok dah naik air. Lepas tu semua pakai redar, motor kris, motor kan. Kalau motor kris redar okey, takkan motor besar tak ada redar kan. Tu tak mati. Mati saya call, ayah motor skuter mati. Ayah kata buka starter dia. So kan tentu lah buka lah, bersih-bersihkan sikit, bertiup-tiup start balik tak boleh start. Macam mana tu bang? Ke ada cara lain selain motor? Kalau skuter lah, kalau skuter tak ada gear kan? Tak ada gear. So sama juga kalau sebab motor ni biasanya alatan ni semua duduk di bahagian lebih bawah daripada kereta. Okey. Jadi memang kita kena berhati-hatilah, sama juga memandu dengan gear perlahan, perlahan, redah. Jangan terlalu terjah orang cakap kan. Sama juga kalau air tu berombak masuk ke dalam induction system, pun sama dia akan mati. Kalau kena part-part elektronik macam saya cakap tadi, ignition coil, pun dia akan mati. Okey. Jadi kena ada apa? Orang cakap timbang jara juga, tengok sesuai tak sesuai nak dedah. Okey. Tu tips pada abang long man. Berkaitan dengan tips redah banjir. So banjir, kalau insyaAllah. rasa tak boleh, tak yakin, jangan Yakin redah. jangan redah. Kalau redah juga motor rosak, masuk bengkel jawabnya. Okey, alright. Kalau kita tengok kan, kalau kita tengok tadi kita dekat sini, LMC ni bukan sahaja bengkel motor tu punya kereta. Macam-macam dibuat kan. Trainer untuk racer, tapi yang halal lah dekat Lita, bukan dekat Terengganu Raya ni kan. Mungkin abang boleh cerita sikit orang-orang yang kata abang dah training dia, berjaya macam mana? Setakat ni saya pernah ada seorang rider yang yang pada awalnya permulaan dia kita buat defensive riding je. Defensive riding ni kita letak 2 kon, kita buat figure 8, pusing kon. Oh, macam naik motor GPJ hotel. Kan kita buat macam tu je, buat nombor 8. Figure 8 tu kan nombor 8. Cuma kita terapkan dia teknik pemandangan. Pemandangan, teknik mata, eye teknik. Macam mana dia nak masa dia menyelekor tu, kat mana dia perlu pandang. So daripada situ sekarang ni dia dah pernah pergi ke Asia Race. Dan sekarang dia dengan tim Honda rasanya. Tim kalau tak Honda. silap. So dia baru ni pun kat Sepang dia second kot kalau tak silap. Dan kereta pernah juga kita didik 2 orang anak muda daripada pelumba go-kart. Okey. Yang tak tahu pakai gear, tak tahu clutch, sampai dia boleh ke podium. Wah. Dua-dua orang ni pernah dapat nombor 1 dalam MSF Racing, Malaysian Speed Festival Sepang. Dua-dua ni pernah duduk podium nombor 1. Itu yang setakat ni yang kita pernah ni lah. Kalau di luar negara tu ada juga seorang driver rally yang dulu dia berasal daripada New Zealand. Dia dulu dengan LMC juga masa awalnya dengan tim Pennzoil. Sekarang ni dia dah pergi ke champion Asia Pasifik, rally Asia Pasifik. Wah, tengok ni Sifu dah melahirkan ramai orang kata pelumba-pelumba yang handal. Kita sebagai pembantu lah dengan izin Allah kan. Allah. Mana-mana kita punya view mana ni, anak-anak muda yang nak join, nak jadi racer tu, jadilah racer yang
orang kata berdisiplin. Disiplin. Bukanlah pergi kat sejalan raya ni ada makcik tu pergi potong makcik tu kan. Jaga undang-undang, jangan potong lampu merah. Jangan potong lah kan. Macam tadi kalau urgent tak apa kan, nak terberak kan. Orang merah macam mana? Pergi. Itu darurat. Dah kan. Tapi sekali tak apa, jangan selalu. Tapi kalau dah kena polis, cakap dengan polis tu macam mana kan. Okay lah, itu pengalaman Abang Man lah dalam orang kata melahirkan kata anak murid lah, kata anak murid yang telah berjaya dalam bidang otomotif ni. Kita nak tanya jugalah, apa cabaran dalam cabaran nak jadi orang kata racer ni? Adakah mental dia kena kuat ke, ataupun dia punya orang kata tubuh badan? Kalau kita pelumbu Malaysia Hafiz Syarin kan, dia kata dia setiap hari dia kena kekalkan momentum dia. Betul. Sampai kat akhir dia kata satu hari kau kena jogging, satu hari kau kena cycling, apa kita punya badan kan. Betul. Mungkin Abang Man boleh cerita sikit apa cabaran kan? InsyaAllah. Memang nak jadi racer ni sebenarnya terlalu banyak dia punya pantang larang, dia punya komitmen, masa, daripada segi wang ringgit, daripada segi macam-macam kehidupan harian kan. Jadi paling macam tadi cakap lah Hafiz Syarin, dia punya training ni dia memang kena sentiasa fit. Dia jaga fitness dia, berbasikal, main bola, futsal, untuk kekalkan fitness dia. Sebab bila menunggang motor terutamanya, kalau kereta pun sama juga, dia perlukan stamina yang bagus, tinggi. Motosikal lebih ni kan, sebab dua roda. Kalau tak cukup fit, mungkin tengah corner tu lentuk terus. Jadi setiap orang cakap kerjaya tu, terutamanya pelumba ni, fitness tu sangat penting. Disiplin juga sangat penting. Memang disiplin ni akan berkait daripada semua ni. Daripada segi kewangan, daripada segi fitness tadi kan, latihan, disiplin ni sangat penting lah. Okey, itu dia nasihat Abang Man. Siapa nak jadi apa-apa pun disiplin kena ada lah. Disiplin. Nak jadi racer ke, nak jadi apa-apa mekanik ke, disiplin kena ada. Dah jadi racer tapi datang bengkel lambat. Macam mana tu? Itu kalau kita jadi bos, you apa kan? Kita pecah dia. Tapi tak apa. Yang penting disiplin. Bila ada disiplin, insya-Allah kita punya kerja pun insya-Allah akan berjaya di dunia dan akhirat. Okey Abang Man, kita nak bicara lagi. Dah tengok lah kita punya dekat page ni pun dah ramai, dah 15 orang, 15 view kan untuk permulaan ni. So kita nak promote lah kepada para pendengar, para penonton di luar sana kan. Kita Dewan Pemuda PAS Kawasan Kapar ni, kita ada satu lajnah, ada namanya orang kata DEX. DEX ni apa? Department Art, Sport and Culture. Kita membuka ruang kepada semua anak muda yang mana yang suka naik motor. Ni kita ada dia punya orang kata segmennya Abang Man, dia punya coach. Nak jadi orang kata cycling, kita ada orang yang cycling. Nak jadi orang kata macam-macam lah, semua ada lah. Nak join tak join je. Kalau join dapat manfaat ni. Kita dah jumpa depan mata ni kan. Mana-mana yang nak berminat nak jadi racer yang halal lah bukan racer yang haram. Kalau lumba haram depan ni aku jumpa siap bantai orang-orang ni kan. Okay. Kalau Abang Man jumpa anak muridnya racer lumba haram ni, waktu tu Abang Man jumpa motor belakang ni dikejar. Okey lah, kita nak cerita pengalaman Abang Man lah. Abang Man dulu masa di Proton kan. Lepas saja beli Proton tu, Abang Man buka LMC kan, LMC. Kan sebut pun payah kan LMC kan, tapi Longman Corse, bahasa Itali dia. Kita mungkin Abang boleh kongsi sedikit kan macam mana orang kata nak daripada dulu Proton keluar buat bisnes sendiri ni. Apa sebabnya dan boleh berjaya sampai tahap ni. Kalau untuk belakang ni piala, trofi, topi yang pernah dianugerahkan ni, bukan senang ni. Kalau orang kerja Proton ni, kalau saya pencen lah. Tapi memang pencen dan sambung buat bisnes, bengkel lagi. Mungkin Abang boleh kongsi sikit. Okey, insyaAllah. Saya ialah bermula daripada asalnya daripada hobi. Kan? Kita hobi menjadi kerjaya. Maknanya macam motosikal. Kalau ikut memang motosikal ni memang kegemaran saya lah. Minat motor. Minat motor. Sama macam saya. Daripada zaman sekolah kan, memang orang cakap dah tengok motor, dah buka motor kan, dah main motor. Sampai bila saya berkhidmat di Proton dan keluar daripada Proton, alhamdulillah dekat Proton banyak beri peluang pada saya lah, berkaitan dengan otomotif kan, dengan motosikal atau semua. Termasuk KR3.
Pernah dengar KR3? Tak pernah. MotoGP yang Kenny Robert punya dulu. Oh. Ni ke legend lah ni kan. Oh, saya tak lahir lagi tu. So daripada situ lagi kita dah ada minat yang mendalam untuk ke arah otomotif dan motorsport. So macam abang ni, alhamdulillah rezeki Allah bagi kita ke arah yang tu. Maknanya ke motorsport, dan abang pernah join dengan tim-tim daripada Japan. Kita pernah Japan GT 2 tahun di Japan. Rally Asia Pacific. Beberapa negara lagi lah rally. Jadi apa tadi, yang berkaitan dengan otomotif dan motorsport ni, dari awalnya memang hobi lah, macam abang cakap tadi. Hinggalah abang berjaya bila kita keluar tu, memang mula-mula keluar tu rasanya macam kita dah biasa makan gaji kan. Rasanya bulan depan ni bila kita cucuk kad bank tu, ada duit lah ni. Kan itu cabaran yang pertama lah. Kan masa tu dah ada anak 3 orang tu. Isteri masih seorang lah. Masih seorang. Masih lagi seorang ke pada anak 3 orang. So tapi masa tu alhamdulillah Allah beri petunjuk. Ya, macam kita cakap, rezeki ni milik Allah. Jadi apa yang kita buat, kita bermula daripada situ. Daripada aman tak ada apa-apa, tak ada kedai ni semua. Kita menumpang je asalnya dekat bengkel kawan. Daripada situ sampailah aman ada, sekarang ni alhamdulillah ada 3 bengkel. 3 bengkel termasuk di sinilah. Jadi yalah, semuanya dengan izin Allah, perancangan Allah. Kita hanya usaha je kan. Betul. Sampai ni alhamdulillah. Okey Abang Man, tadi Abang Man cerita sikit, Abang kata pengalaman Abang Man dulu kerja di Proton, lepas tu keluar buat bisnes kan. Bukan dua time makan gaji kan, kena usaha ni. Okey, right, itu pengalaman Abang Man. Okey, kita nak tanya sikit lah soalan yang kata yang menjadi tanda tanya kepada pengguna kereta ataupun otomotif luar sana. Kalau kita populasi antara lelaki dengan perempuan jaga kereta, perempuan lagi teruk. Betul ke Abang Man ni? Tahu ni panas start jalan sensitif sikit. Tapi memang itulah salah satunya kan. Satunya. Okey, kita minta tips lah macam mana penjagaan kereta yang sebenar ni. Apa yang perlu, adakah sekadar start engine, lepas tu sekarang tak pakai kunci dah. Pakai yang macam keyless. Kata tekan minyak apa, tekan brake, start jalan. Betul. So macam mana, apa tips penjagaannya? Yang asas lah. So kalau sama juga, kalau pakai apa konvensional kunci, sama juga dia punya teknik dia, sama juga kita on ignition. Kita kena pastikan. Sekarang kereta-kereta moden kan dia ada indikator yang banyak. Check light menyala. So bila kita on, beberapa second ada beberapa lampu akan padam. So maknanya selepas dia padam baru kita boleh start. Sama juga push start button, sama juga. Jangan terus letak kaki kat pedal kan. Itu salah satu langkah yang kita perlu ikuti. Maknanya kita kena tengok ignition indicator tu semua menyala dan dia padam beberapa indikator, dan maknanya baru kita boleh start. Kita boleh fire. Lepas tu yang kedua, kita perlu warm up. Ini agak ni juga kan, sebab ada orang kata tak perlu warm up. Terutamanya orang pecinta alam sekitar lah. Orang pecinta alam sekitar memang tak suka warm up lah dia kata kan. Karbon Karbon. Memang itu kita tak nafikan, tapi bergantung pada kereta. Kalau kereta kita contohlah ayah kita dulu, kereta dia Proton Saga. Manual choke, kena tarik kabel lagi. Kan? Kalau dia tak boleh panaskan enjin, memang tersengguk-sengguk lah kereta tu. Jadi bergantung kepada kereta. Macam kereta-kereta moden sekarang ni dia ada, kalau kita tengok macam Myvi, mungkin Toyota Vios, Honda Accord, Honda City, dia ada indikator biru. Maknanya masa biru tu kereta tak boleh, kalau boleh jangan bergerak lagi. Bergerak lah, just panaskan sampai dia enjin padam lah. Biar dia dalam 2-3 minit, biar dia padam, then kita boleh gerak. Sama juga macam kita. Kan kita manusia ni, contohlah kan, ustaz bangun pagi, gerak-gerak, lari. Tak boleh. Mungkin menyembam depan tu kan. Jadi kita ni sebenarnya berkait juga apa yang Allah cipta atas diri kita dengan kenderaan. Pada orang macam itulah, insya-Allah.
Okey, satu lagi tadi selain selain daripada tu mungkin yang lebih penting macam penjagaan minyak enjin kan, minyak enjin. Biasanya orang perempuan ni memang dia tak tahu nak tengok minyak enjin kat mana kan. Memang itu kadang-kadang orang lelaki pun tak tahu. Tapi itu yang biasanya lah kan. Yang kadang-kadang angin pun tak tahu. Saya ingat tu masa saya sebelum masuk universiti kot. Ayah saya kata, kalau nak masuk U kena belajar dengan kereta. Macam cakap, belajar nak kereta ke? Kita ambil lesen kereta. Dah ambil ya, abang nak kereta. Kau tahu ke kat mana alternator kotak angin dekat? Entah. Itulah orang kata, kau buka buku, kau belajar sekarang. Takkanlah kalau ayah beli kereta, pandai guna je, lepas tu rosak. Betul, mana ilmu kena ada lah. Paling tidak kena ada ilmu lah. Ya betul, setidak-tidaknya kan. Okay, alright. Terima kasih Abang Man. Itu yang kata kita punya soalan terakhir saya. Ni soalan yang last sekali sebelum kita penutup pada malam ini. InsyaAllah kita ada sembang auto 2.0. Kita tunggu pada tarikh yang akan sembang kan. Kita banyak nak sembang ni. Pasal motor, pasal kereta, minyak hitam macam mana kita tak tahu kan. Kalau itu YouTube tu bisa tengok kan. Kita nak tanya sendiri kepada orang kata, empunya orang kata. Ni pengalaman dia. Okay bang, nasihat abang kepada anak muda sana yang nak jadi racing, yang suka tukar exhaust, yang pom gitu, serabut kepala, dengar pun macam geram je kan. Kepada anak muda sana, dengarlah orang kata nasihat Abang Man. Silakan Abang Man. Okey, insyaAllah yang paling penting berlumba tu ada jalan betul, jalan tak betul. Jadi kalau kita rasa kita memang berkelayakan, kita memang berkemampuan ni agak ni lah kan, tapi kena ikut saluran yang betul. So macam di LMC kita sendiri kita tak adalah kata kita kalau ada rider datang kita nak sponsor ke apa, tak ada. Tapi apa yang kita mampu untuk bantu ke arah mana dia nak menceburkan diri, kita akan support lah. Jadi jangan tersalah langkah pergi join lumba-lumba haram kan, last tersungkur dekat Josing, tersungkur dekat Kesas Highway. So akhirnya keluarga dan ni juga yang susah kan. Betul. Jadi kalau boleh memang cari yang jalan yang terbaik. Dan macam tadi abang cakap lah, racing ni boleh dijadikan sebagai kerjaya. Tempat kita cari makan, tempat kita beriadah, tempat kita yalah macam-macam lagi. Itulah rasanya insya-Allah yang boleh dikongsikan. Okey Abang, kita ada soalan daripada kita punya view. Dia tanya, "Bang, Assalamualaikum bang." Kita, "Bang, kenapa kereta sekarang tak suka letak gauge temperature engine ya?" Gauge temperature engine. Kenapa dia soalan ni? Kenapa daripada tu? Hafiz Rahmat. Hafiz Rahmat. Kenapa tu kita kena tanya designer kot kan. Tanya designer. Kenapa dia tak nak letak, tapi dia tetap ada indicator. Macam cakap tadi lah. Kalau kita tengok masa kita on ignition, waktu dia sejuk, dia warna biru. Okey. Bila dia ada setengah kereta, bila dia dah betul-betul dalam temperature yang kita boleh bergerak ataupun working temperature, dia akan padam ataupun dia berubah warna. Dan biasanya kalau dia melampaui temperature yang ditetapkan, overheating, dia akan bertukar kepada merah. So tapi awak sendiri pun tak ada jawapan untuk kenapa dia tak letak gauge. Macam awak sendiri pun kalau kereta yang tak ada gauge awak tak suka. Awak akan tambah gauge. Sebab kita lebih selesa kalau kita nampak berapa temperature yang masa kita drive tu, berapa yang temperature yang sedang direkodkan. Minta maaf, tak boleh nak jawab kenapa. Okey bang, tadi tanya gauge ni kan. Mungkin yang tahu gauge tu apa. Saya ni tak tahu gauge tu apa. Gauge tu apa bang? Gauge tu kalau dalam bahasa kamus otomotif Melayu dia tolok pengukur. Gauge ni kalau ikut meter pengukur tu lah. Itu kita bagi gauge lah
dalam bahasa otomotif Melayunya tolok pengukur lah. Tolok pengukur lah. Okay. Lain kali kalau nak tanya tu tanya sekali mana dia. Kita ni tak tahu sangat abang ni. Tapi boleh lah. Alang dapat ilmu sikit ni. Dash engine. Okay, bang, ada soalan lagi. Kenapa kereta berlanggar bila memandu berhenti? Bergegar. Bila kereta bergegar bila memandu dia berhenti. Macam mana? Soalannya ni, kenapa kereta bergegar bila memandu dan berhenti? Hilang. Daripada Zubair Maisa. Bergegar, memandu dan berhenti. Okey. Maksud dia masa idling, ya? Masa idling idling dia bergegar, masa memandu dia hilang. Okey. Itu maknanya idling. Idling ni dalam bahasa teknikal otomotif bahasa Melayunya melahu. Mungkin tak pernah dengar kan bahasa tu kan, melahu. Idling ni adalah satu putaran enjin yang telah disetkan dekat enjin tu sendiri. Lebih kurang biasanya kalau spek Proton lah kan, Proton 750 rpm ke 850 rpm. So RPM tu round per minute ataupun pusingan per minit. So maknanya seminit enjin tu berputar 750 pusingan. Okey. Jadi itu adalah keadaan melahu yang diperlukan untuk enjin melahu. Okey. Pertama, berkemungkinan enjin tu tak boleh melahu ataupun idling dalam putaran yang ditetapkan. So dia akan jadi bergegar. Disebabkan mungkin pertama ada kerosakan pada spark plug, ignition system ataupun fuel system. Itu salah satu. Lepas tu bila kita memandu, kalau kerosakan yang berlaku tadi pada ignition system, kita berjalan pun dia akan gegar. Tapi kalau dia tak bergegar, berkemungkinan mounting atau juga dry shaft. Benda-benda yang macam itulah yang boleh menyebabkan yang berada di depan tayar tu lah semua. Okey. Macam itulah InsyaAllah. Nak tahu lebih lanjut lagi, kita tunggu pada Sembang Auto 2.0. Kalau nak tak sabar nak tahu apa benda, datang kedai MNC untuk Pulai ni, jumpa dengan Abang Man. Kita kongsi apa yang minta nasihat. Okey, Abang Man ni dia tak ada kerukut ilmu. Setengah orang dia nak kita tengok pandang atas bawah kan. Siapa budak ni? Tak apalah biar. Tapi Abang Man, kita tahu orang kapal semua kenal. Kapal kata orang Selangor lah. Mana Kelang. Orang kata dia kenal Abang Man ni. Okey, alright. Dan kita pun dah penghujung rancangan kita pada malam ini. Okey, Abang Man, saya minta maaf kalau saya silap terkasar kata ke. Sama juga Abang Man, kalau tak tepat ke apa jawapannya kan. Kita sama-sama lah belajar. Saya pun kalau bukan bidang tapi belajar juga tentang otomotif ni kan. Tak kisah lelaki ke perempuan kena tahu. Wah ni rosak pun nak kena panggil pomen. Payah juga kan. Tapi bagus juga panggil pomen ni. Kita bagi dia punya khidmat perkhidmatan upah dia kan. Okey, itu je. Wallahualam. Kita sudah pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, Abang Man. Terima kasih. Okey, sama.